inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yudfi'u an-nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Maksudnya, kemarahan daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sedangkan air memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Lunaskan tanggungjawab mengerjakan badan haji dan umrah buat insan tersayang. Go Petro Travel ada tawaran hebat dengan harga serendah RM2,500 untuk badan haji dan RM500 untuk badan umrah. Laksanakan akikah atau korban di Tanah Suci Mekah dengan pakej serendah RM500 untuk seekor kambing. Temui kami di Mata Fair Nitek pada 17 hingga 19 Mac ini untuk tawaran istimewa. Maklumat lanjut, hubungi 019-257-7847. Hari ini Aisyah nak kongsikan sebab utama kanak-kanak seperti Aisyah kena ke Maidan Tekeh. Dulu Aisyah pun takut, sekarang tak lagi. Suasana di Maidan Tekeh ceria sangat, siap ada kids dan talent lagi. Pendidikan tentang pergigian pun ada di MDC. Setiap yang berjaya buat rawatan di Maidan Tekeh akan dapat hadiah dan mainan. Jom ke Maidan Tekeh, dapatkan harga promosi hari ini. Layari www.mydenter.com.my atau diskaun di talian 03-8603-7224. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai Eksekutif Dana Penyelidikan Grade DQ41. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan. Antara bidang tugas ialah mengenal pasti sumber-sumber dana luar yang boleh dipohon oleh ahli akademi IKIM untuk menjalankan penyelidikan, serta membangunkan pangkalan data dan membuat hebahan berkenaan dana penyelidikan kepada ahli akademi IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 14 Mac 2023. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum. Peluang untuk menangi langganan percuma Dulu Plus, platform penstreaman untuk kanak-kanak Muslim. Sertai kuis marhaban ya Ramadan Dulu Plus. Menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 9 Mac ini. Jawab soalan mudah dan menangi langganan 6 bulan percuma menonton pelbagai rancangan menarik untuk adik-adik di Dulu Plus. Jumpa kami di Festival Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus 2023, 18 hingga 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Jumpa di sana ya. Dulu Plus. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk jam kedua bersama destinasi di Taman Syurga kita insya-Allah pada petang ini untuk kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media bersama anda rancangan Islam Agamaku bersama yang Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz insya-Allah petang ini yang akan membincangkan tentang mendalami rukun Islam. Dan untuk para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Siapa yang nak tengok di FB boleh tengok di FB Mona Jasman, boleh tinggalkan komen anda di situ dan juga pertanyaan juga di FB Mona Jasman. Dan untuk para pendengar tu setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. Syukur pada Ilahi kerana bertemu lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Bulan yang dinanti, bulan diberkati, banyakkan amalan di bulan
FM. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa, Telekung Raudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar untuk waktu ini jam kedua bersama destinasi, alhamdulillah kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk soalan pertanyaan, insya-Allah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda bersama para pendengar untuk hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini, alhamdulillah kita bersama di konti Radio IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Kita mengalukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Alhamdulillah, sebaik seadanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz masih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Dan bersama Islam Agamaku, insya-Allah Ustaz akan bincangkan tentang mendalami rukun Islam. Dan untuk mukadimah ni silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dikasihi Puan Mona Datin Mona Jasman selaku DJ kita pada petang ini, seterusnya penerbit dan juga penonton-penonton atau pendengar-pendengar yang berada di mana saja berada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berada dalam slot pada petang ini yang bagi saya merasakan slot yang sangat penting untuk kita berkongsikan tentang aktiviti ataupun pengisian berkenaan dengan dakwah kepada non-Muslim. Dan saya yakin pendengar-pendengar kita terbahagi kepada beberapa golongan. Contohnya antara lain ialah saudara baru, kita juga ada golongan non-Muslim dan kita juga ada para pendakwah. Sebagaimana pengalaman-pengalaman kami beberapa minggu, ada saja yang hubungi kita menyatakan bahawa mereka mendengar daripada Radio IKIM ini. Baik, kita juga sudah berada hampir ke penghujung bulan Syakban. Kita rindukan bulan Ramadan. Terus-teruskanlah kita berdoa kepada Allah SWT. Wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami, hidup kami di bulan Ramadan agar kami dapat beribadah kepadamu ya Allah. Baik. Kita akan menelusuri ilmu-ilmu ataupun perkongsian kita kepada tajuk yang agak sangat penting dalam Islam ini. Kita nak mendalami rukun Islam. Bagi orang Islam, dia sebagai satu pengulangan kepada ilmu ini ataupun perkongsian. Dan saya menekankan kepada saudara baru dan juga kepada golongan non-Muslim. Bagi kita, tujuan kita mendalami ini
untuk supaya menambah faham terhadap Islam. Dan kita memilih tajuk minggu ini adalah memahami kalimah tuntutan kalimah syahadah. Satu tajuk yang sangat besar. Supaya kita pergi faham kepada terutamanya golongan non-Muslim bahawa inilah batas antara Islam dengan bukan Islam. Dan supaya kita mengajak saudara sentiasa menjaga hak dan juga tuntutan kalimah syahadah ini agar kita tidak tergelincir, kerana kalimah syahadah pun ada batasannya yang menyebabkan kita jatuh ataupun tergelincir daripada kalimah tersebut. Baik, kita bagikan 3 segmen dan akan kita ada 3 pusingan. Pertama sekali kita akan menyebut tentang pengertian kalimah syahadah, kemudian syarat dan juga rukun. Berasal daripada perkataan, kalau kita rujuk kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun dari yang ringkasnya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang layak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gabungkan dua itu sebab itu disebut 2 kalimah syahadah. Dan kita mesti memaksudkan dia ialah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebab ada orang dia ajarkan kalimah syahadah, kena kita asyhadu nu aku bersaksi ataupun aku naik saksi. Ada orang mengajarkan kalimah maksudkan tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kurang lengkaplah. Kita akan sebut tiada Tuhan yang layak disembah. Baik. Dari kita ada konteks pemahaman dia dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Kita nak fahamkan sikit. Pertama, dari sudut bahasa, apa maksud kalimah syahadah itu? Iaitulah mengetahui, bersumpah, hadir, penyaksian, pemberitahuan. Dan dia banyak maksud makna lah kalau dari sudut bahasa. Yang penting kita sudut dari sudut istilah. Apa yang dimaksudkan dari sudut istilah? Iaitulah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Bahkan dalam kalimah syahadah yang kita ajarkan tentang kalimah Muhammad Rasulullah ni, yang kita ajarkan terjemahan ni adalah Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir. Sebab apa? Nanti kita akan tengok. Sebab kalau kita sebut bahawa ada orang i'tiqad Rasulullah, ya Rasulullah, tapi dia bukan terakhir. Ada juga yang lain. Itulah i'tiqad yang salah. Baik. Penyaksian ini mestilah dizahirkan dengan ikrar melalui lidah, dibuktikan dengan melaksanakan tuntutan syahadah berkenaan dengan seperti menaikkan segala rukun Islam menurut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini kan secara umum kalimah syahadah dari sudut istilah. Dia ada banyak tuan-tuan sekalian, para pendengar. Kalau kita sebut syahadah ni, daripada awal dia ada penafian dan dia ada penegasan. Dan kalimah la ilaha illallah itu kalau kita nak faham, dia adalah penafian dan penetapan bahawa contoh penafian la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah. Kalau kita faham dari sudut situ, tidak ada Tuhan, masuk dari sudut situ. Tetapi yang lebih tepat adalah kita menafikan tiada ataupun kewujudan Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kita menolak adanya Tuhan daripada awal kat situ. Kemudian ditambah lagi dengan ulama menekankan alihah, iaitu sembahan-sembahan. Kita tolak tidak ada siapa yang layak disembah melainkan Allah. Sebab itu kita buat segala penafian bahawa yang lain itu tak layak disembah. Yang lain itu tidak layak dijadikan Tuhan, dan yang lain tidak layak untuk kita akui ketuhanan mereka, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada penafian. Kemudian dia ada penetapan, iaitulah illallah. Iaitu bermaksud menetapkan ketuhanan yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata sembahan-sembahan ni yang lain tidak layak disembah. Kemudian ada yang lain dijadikan Tuhan pun tidak boleh kita angkat mereka sebagai Tuhan. Kemudian tidak ada tandingan ataupun sekutu, andad, tidak ada tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. So, semua ini kita nafikan. Juga taurut, benda yang melampaui batas, juga kita tolak, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Inggeris kita sebut there is no God to be worshipped except Allah. Tidak ada Tuhan yang kita benar-benar layak sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lain tak layak jadi Tuhan.
bahkan apatah lagi untuk disembah melainkan Allah SWT. Kerana itu kita buat ada gabungan nafi dan isbat, mana penafian dan juga penyataan yang paling konkret. Kita menggabungkan penafian bertepan dengan mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita memberikan kefahaman secara konkret bahawa tiada satu pun yang menjadi Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita sambung Muhammad Rasulullah tu, iaitulah kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah yang diutus dan dialah Rasul yang terakhir. Dia tidak ada Rasul dah selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah dalam pusingan yang seterusnya kita nak tengok sikit syarat syahadah, rukun syahadah dan nilai serta tuntutan kalimah syahadah itu terhadap orang Islam. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam pusingan yang kedua nanti. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Kita sebagai manusia, kita ingin ya Allah hidup di dunia ini dengan penuh rasa bahagia. Kita nakkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam perhubungan kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam kerja buat yang kita lakukan. Kita nak apapun dalam hidup ini dalam keadaan hati kita bahagia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberi prinsip bahagia dengan Allah campakkan terlebih dahulu ketenangan. Disebut oleh Allah sakinah. Dan sakinah inilah sebenarnya yang merubah rumah tangga itu menjadi bahagia. Perhubungan itu menjadi bahagia. Kerja yang kita lakukan akan menjadi bahagia. Kehidupan kita menjadi bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah terlebih dahulu mencampakkan dalam hati kita yang disebutkan sebagai sakinah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sakinah ini adalah milik Allah yang Allah campakkan ke dalam diri kita. Kenapa hari ini saya boleh duduk begini dalam keadaan tenang? Kerana tidak berlaku goncangan, gempa dan malapetaka. Dan gempa itulah goncangan yang apabila hilang goncangan tersebut, ya, maka datanglah sakinah. Maka bila datang sakinah, makna sederhana daripada rumah tangga, wang, harta, kerja bertukar menjadi sesuatu yang benar-benar bahagia. Jadi sebagai mukadimah, kita berusrah sebenarnya nak menjemput sakinah. Dan daripada sakinah dia akan meluru kepada bahagia. Dan bahagia inilah yang kita nakkan, sebab untuk bahagia bukan pilihan. Sebagai mukmin kita tidak boleh memilih untuk jadi derita di dalam hati, kerana manusia mati sebagaimana mereka hidup. Dan orang-orang beriman saat mereka pulang atas nama kematian, Allah seru dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan ketika mati hanya dapat ketika dapat kebahagiaan, dan semuanya bermula dengan sakinah. Kita harap dapat memberikan sakinah ke dalam hati setiap dari kita semua. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan, soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah, untuk petang ini masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz masih membincangkan tentang mendalami rukun Islam. Dan untuk waktu ini Ustaz, kita akan sambung kembali bersama mendalami rukun Islam ini dengan rukun dan syaratnya. Silakan Ustaz. Baik. Kita sambung dengan kalimah syahadah tadi. Kita dah tahu tentang pengertian kalimah syahadah. Kita sambung sikit tentang syarat syahadah. Okey. Yang pertama mestilah diketahui dengan dan difahami. Maknanya wajib mengetahui makna dan kandungannya. Artinya orang yang katalah mereka ni nak memeluk Islam, kita ajarkan kalimah syahadah dengan bahasa Arab dan juga bahasa mereka. Kenapa bahasa Arab tu asasnya lah. Walaupun mereka ni cakap dalam keadaan pelat, ada yang saya pernah ajar kalimah syahadah tak ada gigi. Macam mana nak sebut? Ada yang biasanya kaum Tionghoa dia agak susah nak menyebut. Tapi tak apa, kita mengajar apa yang kita mampu. Apa yang dia mampu nak sebut. Jadi paling tidak dia faham dan sudah tentu dia mudah untuk terjemahan dia bahasa dia. Macam baru ni minggu lepas saya beruntung ada seorang warga Korea lelaki. Bila kita taruh dia presiden sebuah persatuan engineering di Malaysia ni, dan bila kita taruh lebih, rupanya dia adalah pengarah filem terhebat. Saya tak nak sebutlah filem apa kan, nanti takut dia panggil saya berlakon. Rupa saya macam Korea. Baik, jadi syarat syahadah ni mesti diketahui dan difahami. Kemudian ditasdikkan ataupun dibenarkan dengan hatinya. Sebab tu kita akan sebut, kamu datang ni, kamu lafaz kalimah syahadah ni tanpa ada paksaan, tanpa ada ikut-ikutan. Mana dia dengan hati dia ikut walaupun dalam keadaan dia kesusahan. Sebab saya pernah satu ketika ajarkan kalimah syahadah. Ada seorang warga emas, umur 80-an lah. Cakap bahasa Melayu fasih, dia orang Tionghoa. Tapi dia kita ajarkan kalimah syahadah dia ikut. Rupanya orang mengatakan bahawa dia nyanyuk dan mungkin dalam keadaan tak sedar. Jadi apa yang kita nak hukum dengan kalimah syahadah, kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Jadi paling tidak dia mesti cakap dengan hatinya. Sebab itu kita sebut orang masuk Islam ni tak ada paksaan. Kemudian diikrarkan dengan lidah dan kita minta dia cakap dengan terang, dengan jelas. Dan kita mohon para pendakwah yang mengajarkan kalimah syahadah biar ajar satu demi satu. Jangan kita ajar macam kita ajar orang memang pandai dah. Laju je kan. Mesti kita ajar satu demi satu, slow. Jadi dia boleh lafazkan. Dan kita boleh ulang. Dan kalimah syahadah ni, kata saya dah pernah mengucapkan kalimah syahadah. Tak ada masalah kita nak mengulang balik. Kita ajarkan kalimah syahadah. Kemudian selepas itu barulah diamalkan dengan anggota. Maknanya kita jelaskan dengan dia tentang rukun Islam selepas daripada itu. Baik. Kemudian kita masuk tentang rukun syahadah. Asalnya dulu ramai orang tak tahu apa benda rukun syahadah. Dia adakah rukun Islam? Bukan. Dia rukun syahadah ni ada 4, iaitu mengisbatkan ataupun menentukan zat Allah. Iaitu tiada satu pun di alam ini yang menyerupai zat Allah SWT. Kalau kita faham dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara baru tak jelas dengan, tak apalah, kita sekadar memaklumkan tentang perkara tersebut. Yang kedua, mengisbatkan atau menetapkan, menentukan sifat Allah. Mengakui sifat Allah adalah yang paling sempurna. Melalui kalimah syahadah. Kemudian mengisbatkan af'al Allah, menetapkan perbuatan Allah.
tidak sama dengan perbuatan makhluk. Kesimpulan kita nak sebut Allah ni sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Kemudian mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah yang benar dan betul. Baik. Saya nak masuk tentang perkara yang lebih penting daripada kalimah syahadah, iaitu nilai kalimah syahadah tersebut. Biasanya kita akan sebut selepas mengajarkan kalimah syahadah pada seseorang yang baru masuk Islam. Pertama sekali, bila dia mengucapkan kalimah syahadah, artinya dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun pengakuan keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah nilai kalimah syahadah? Dialah membezakan antara orang Islam dan orang kafir ataupun orang bukan Islam. Itu perbezaannya. Baik, itu ada orang tanya saya, susah ke nak masuk Islam? Saya cakap paling senang masuk Islam. Kita tak perlulah kena kena sesuatu ritual yang berat-berat. Sekadar itu je kalimah yang kita sebut, kalimah syahadah, yang ringan di lidah kita tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah lagi kalimah syahadah ni, nilai dia? Iaitulah bila kita mengucapkan kalimah syahadah dengan hati yang jujur, ikhlas, dengan lidah yang bersih, dengan perbuatan kita juga, kita telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengaku kita umat dia. Kemudian di hari akhirat Nabi kenal kita dapat minum telaga Kautsar, dia dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita ni berpeluang mendapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas ke perutusan Nabi, kitalah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jangan sampai Nabi tak mengaku kita ni umat dia, sebab kita tak pernah mengucapkan kalimah syahadah tersebut. Baik, kemudian kelebihan nilai kalimah syahadah ini, dosa manusia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah. Tentu tengok bila masuk Islam, segala dosa saya sebut dah baru ni, ada kalangan saudara-saudara kita yang sebelum menjadi Islam ni lama mereka ni dalam penjara dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, termasuk kesalahan membunuh. Saya tak ceritalah dari sudut yang panjang tu. Tetapi bila dia masuk Islam, dengan rahmat Allah, soal undang-undang itu hal manusia lah, dia akan jalani. Tetapi dari sudut Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan kalimah syahadah, rahmat Allah mengampunkan dosa-dosanya telah dilakukan. Inilah hebatnya ataupun agungnya Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kalimah yang besar, yang mulia itu, Allah dapat mengampunkan dosa manusia. Kemudian amalan kita diangkat ataupun diterima di sisi Allah SWT. Bayangkan apa yang kita buat. Saya selalu sebut, orang baik macam mana pun, dia tidak ada kalimah itu yang disebutnya ataupun dalam hatinya, kebaikan dia tak dinilai. Ibarat debu-debu yang kosong, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kalimah itu, amalannya diangkat, diterima di sisi Allah. Inilah kelebihan kalimah syahadah. Kemudian kita berpeluang masuk dalam syurga seperti mana telah disebut tadi. Ya, akhirnya nilai kalimah syahadah ini menyebabkan kita ni menjadi saudara Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi bila ada saudara dalam Muslim, ada hak saudaranya yang lain. Kita tak boleh kita kata yang tidak baik pada dia, kita sentiasa menziarah dia, kan? Kita doakan kebaikan. Inilah adalah hak orang Islam. Baik, saya nak habiskan sikit tentang kalimah syahadah ni. Bukan sekadar simply ucap kalimah syahadah. Sebab itu bila mana orang mengucapkan kalimah syahadah, boleh tak kita biarkan dia gitu? Jawapannya, bagi saya tak boleh biarkan. Sebab kita ada tuntutan kalimah syahadah. Iaitulah pertama, hak yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Dia mesti melaksanakan hak Allah. Dan dia berkaitan dengan diri sendiri. Pertama sekali, apa dia hak Allah itu? Iaitulah kena membanyakkan zikir la ilaha illallah dan menghayati pengertiannya. Maknanya mengulang-ulang benda tu. Kan kalimah afdal zikri la ilaha illallah. Kalimah afdal, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sebab kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar.
Dia sebut bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, maka baginya haram neraka ke atasnya. Jadi tuntutan kita sebut tadi, pertama banyakkan zikir tu, mengulang-ulang. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, bertaubat pada Allah daripada dosa. Yang keempat, menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimah syahadah. Dan banyak lagi lah, termasuk dengan hak diri kita tuntut ilmu, membanyakkan melakukan ibadah, beriman dengan perkara gaib dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pusingan kedua kita telah sampai sini untuk kita faham tentang tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kalimah syahadah. Kita akan sambung dalam pusingan yang ketiga nanti. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah dunia ini fana, ku terleka selalu hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Euforia Islami. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba, dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan, tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata,
Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Untuk petang ini masih membincangkan tentang mendalami rukun Islam. Dan untuk waktu ini kita ada sambungannya. Silakan Ustaz. Baik, kita masuk dalam pusingan terakhir, pusingan yang ketiga yang berkaitan dengan kalimah syahadah. Dan kali ini kita nak melihat perkara yang lebih penting, iaitulah perkara yang boleh membatalkan syahadah. Ada orang tanya, bolehkah seorang itu dibatalkan syahadah? Jawapannya boleh. Apabila dia melakukan tiga perkara tersebut melalui i'tiqad, kepercayaan dia, melalui lidah, lisan dia dan juga melalui perbuatan dia. Dia menyebabkan syahadahnya gugur. Arti kata mungkin terkeluar daripada Islam. Baik. Apa dari sudut i'tiqad dia banyak. Saya ambil sikit-sikit lah sebab kita masa yang sangat singkat, kita nak jawab soalan juga. Pertama sekali kalau dari sudut i'tiqad, dari sudut kepercayaan, pertama dia syak ataupun ragu-ragu terhadap kewujudan Allah. Ini menyebabkan syahadahnya jatuh ataupun gugur. Betul tak betul Allah ni? Dia ragu kat situ, maka syahadahnya telah gugur. Kemudian syak ataupun was-was terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga 25 orang rasul ataupun menafikan kerasulan seorang rasul daripada salah seorang rasul. Contoh, dia terima rasul ni, dia tolak rasul ni. Dia tak terima Nabi Isa alaihissalam. Dia tak terima Nabi Musa, tak boleh. Kita sebab itu dalam Islam kita terima 25 orang rasul alaihi wassalatu wassalam, kita terima semua mereka tanpa kita menolak ataupun menafikan salah seorang daripada mereka. Baik, kemudian mendustakan seorang pesuruh Allah dan seperti tidak percayakan kerasulannya. Maknanya salah seorang rasul tadi kita tolak, kita tak terima dan kita tak percaya. Kemudian menghina perkataan, mengurangkan pangkat dan kedudukannya, mempelecehkan nama dalam bentuk penghinaan pada rasul tersebut. Ada seorang rasul yang kita rasa macam tak favor, boleh pula kita tak favor seorang rasul, kan? Sebab kita tengok kisah dia, tak sedap lah rasul ni, tolak dia ataupun kita peleceh nama dia. Orang sebut nama dia digandingkan dengan nama rasul sebagai contoh. Contoh Nabi Ibrahim lah kata kan. Dia pun macam memperlekehkan nama dan rasul tersebut. Kalau setakat nama dia tu tak ada masalah, tapi memperlekehkan rasul tersebut. Baik, kemudian dia ada orang juga i'tiqad membenarkan adanya Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal sebut kita tadi. Bahawa bila kita penyaksian syahadah ni, kita mesti mengaku bahawa Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tak boleh kita kata, lepas Rasul ni ada Rasul yang lain. Sebab dia kata, lepas ni Nabi Isa lah akan turun. Tu perbincangan lain. Tetapi kita dalam segmen ni, kita tegaskan bahawa yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Kemudian ada juga orang kalau dia ada i'tiqad, dia syak ataupun diwaswas terhadap perkara ghaib ataupun terhadap perkara yang berlakunya hari kiamat, sepertinya syurga, neraka, kebangkitan selepas mati, balasan pahala dan sebagainya, maka dia juga boleh terkeluar daripada Islam. Sebab itu kita kena yakin. Sebab itu minggu lepas awal kita bincang tentang rukun iman. Baik, sikit lagi nak tanya soalan tu. Kita yang kedua dari sudut perbuatan. Tadi i'tiqad dari sudut kepercayaan. Yang kedua, syahadah boleh gugur, boleh jatuh dari sudut perbuatan. Apa dia? Iaitulah pertama, kita sujud kepada selain pada Allah. Berhala, patung, tugu, matahari dan apa juga yang lain kita sujud. Sujud dalam arti kata sembah. Kalau terjatuh, tergolik sampai tersujud tu lain cerita. Ini dia sujud sungguh-sungguh. Maknanya dia sembah.
artinya dia telah terkeluar syahadahnya. Kemudian dia menghina Quran, contoh, dia campakkan Quran tempat yang kotor, tempat yang bawah, sengaja dia buat tu, masukkan dalam tandas, lubang tandas, tong sampah, ataupun dia buat kesat najis sebagai contoh, na'udzubillah, dengan niat tujuan, kalau tak tahu tak sedar tu lain hukum, tetapi dengan tujuan untuk menghina Quran tu, dia jatuh dari sudut syahadah. Ataupun dia pergi ke rumah ibadah orang lain. Ini ada orang tanya saya sebaru ni, boleh sambut perayaan agama lain? Saya cakap, kalau niat untuk perayaan agama, jawapannya tidak boleh. Apatah lagi kalau dengan pakaian keagamaan mereka, kena hadir pula upacara ritual mereka, jawapannya tidak boleh, haram dan boleh gugur syahadah. Dari segi perkataan ni banyak. Kita kata orang Islam, orang kafir, kafir, cakap pada Islam, tak boleh. Silap-silap kalau niat tu, pelekehkan silap-silap jatuh syahadah kita. Panggil orang Yahudi, orang Islam, orang Yahudi, Yahudi. Ataupun orang yang tak ada agama. Dan apa jugalah. Selain daripada perkataan mempermainkan nama-nama Allah. Kita ada 99 nama Allah, kita mempermain-mainkan nama Allah, mempersenda dan sebagainya. Baik, banyak lagi lah. Saya rasa kita nak terus kepada soalan yang boleh kita jawab. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011129 004 dan boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Ada soalan dari Negeri Sembilan. Ustaz bertanya, kalau seseorang itu menghebohkan rukun Islam kelima sedangkan rukun kedua tak sempurna, macam mana tu Ustaz? Baik, sebagaimana rukun iman yang kita belajar lepas, bahawa kita menolak salah satu rukun iman, artinya kita telah tidak beriman seluruhnya. Dia bukan 6 tolak 1 5. Begitu juga rukun Islam. Kalau kita tolak satu daripada 5, maka kita juga tidak Islam, tidak dinamakan Islam. Kerana itu rukun Islam ni dia 5, tertegak pada 5 perkara. 5 perkara ni kesemuanya mesti kita perakui bahawa dia menjadi satu kewajipan untuk kita laksanakan, walaupun di luar kemampuan. Baik, dari sudut rukun Islam yang kedua, iaitulah solat. Solat tidak sempurna. Ingat amalan ibadah yang akan ditanya oleh Allah pertama sekali di hari akhirat adalah solat. Kalau solat tu tak sempurna, artinya ibadah-ibadah lain tu dia jadi macam juga tak sempurnalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena utamakan solat dengan tidak mengatakan kalau macam tu tak payahlah buat haji. Bukan maksud begitu. Kita sempurnakan solat, dalam masa yang sama kita juga buat ibadah yang lain kita sempurnakan. Macam mana orang kata, saya ada orang berpuasa Ramadan, cukup sempurna, tapi semayang tak buat. Jadi solat dari sudut sah lah puasa tu. Dia serah pada Allah, dia sudut puasa dia sudut haji dia besar, tapi dia tak sembahyang, mana tak sempurna dari sudut amal ibadah dia tadi. Wallahualam. Kita tengok kalau ada soalan lain. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini ada soalan dari Perak bertanya, syahadah berkaitan akidah seseorang. Jika bersyahadah tetapi tidak amalkan amalannya baik dan mulia, bagaimana syara itu tuan? Jika bersyahadah tapi tidak amalkan amalannya, amalannya baiklah maksudnya dan mulia, bagaimana cara itu? Baik. Sebab itu saya tadi dalam pusingan yang kedua, masa kita yang sangat suntuk, kita ada tuntutan syahadah. Tuntutan syahadah ni kepada diri dan juga pada hak Allah Subhanahu Taala. Maksudnya bila kita bersyahadah bukan setakat kita melafazkan kalimah itu, tapi mestilah kita tadi dengan hati kita membenarkan, kita takrarkan dengan lisan kita, dan juga kita mengamalkan perbuatan. Apa maksud perbuatan? Iaitu apa juga hak Allah ataupun perintah Allah hendaklah kita taat. Dengan arti kata kita lakukan segala perintah Allah. Tidak dinamakan Islam yang sempurna. Dia mengucapkan kalimah syahadah tapi semayang tak buat, lepas tu tak buat. Sebab itu ada orang, bila kita sebut hadis, siapa ucap kalimah la ilaha illallah, dia akan dakhul jannah, masuk syurga. Orang kata kena faham konteks hadis tu. Maksudnya dari akhir hayatnya ataupun dia ada peluang masuk syurga, bukan automatik terus syurga tak beramal langsung. Tak boleh lah. Dia kena ada amalan. Sebab itu dia ada tuntutan dengan kalimah syahadah tadi yang saya sebut banyak. Dia ada hak Allah dan juga hak diri dia sendiri.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan ada soalan berkait dengan La ilaha illallah tadi Ustaz. Ada yang bertanya dari Temerloh, bagaimana orang yang membuat banyak dosa tiba-tiba mati dapat ucap La ilaha illallah? Adakah dia akan disiksa juga? Baik. Soalan ni soalan yang baik. Soalan yang bagus. Orang yang akhir kalimah La ilaha illallah, sebenarnya itulah rezeki Allah berikan. Kebanyakan, saya tak cakap semua, kebanyakan disebabkan amalan kemasa hidupnya yang Allah rezekikan akhir hayat dia dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Sebab waktu itu kita sangat-sangat sakit, lidah kita tak terlafaz. Kerana sakitnya mati, tiba-tiba Allah izinkan untuk kalimah La ilaha illallah untuk disebut. Soal diazab oleh atau tidak, itu serah pada Allah. Kerana Allah ni maha adil. Dan Allah dalam keadilan Allah juga rahmat, memberikan rahmat. Ada orang yang Nabi SAW ajarkan kalimah syahadah pada seorang budak Yahudi. Yang dia ucap kalimah La ilaha illallah. Kemudian disempat Nabi sampai gembira pada dia sebab Nabi sebut dia dapat masuk dalam syurga. Jadi soal dia tidak diseksa itu hak Allah. Kalau di akhir hayatnya dia diizinkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimah syahadah, itu artinya bahagian dia adalah bahagian yang baik. Dan kita doa je lah, kita melihat supaya dia dapat husnul khatimah dan Allah ampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Itu yang saya boleh sebut kepada orang ini. Amin Ustaz. Sama-sama kita doakan juga kita husnul khatimah insya-Allah, menyebut yang baik-baik insya-Allah. Dan untuk waktu ini di akhirnya kita terima kasih kepada Ustaz Suhaimi atas pertemuan untuk petang ini. Tinggal sedikit masa lagi Ustaz untuk kesimpulan, kata-kata akhir silakan. Alhamdulillah. Kita dah sampai kesimpulan yang terakhir, dan kepada semua saudara-saudara baru kita yang pernah mengucapkan kalimah syahadah, agar kita sentiasa teguh satu memperbaharui kalimah syahadah. Macam mana cara dia? Solat lah. Dalam solat kita akan memperbaharui kalimah syahadah, dan di luar daripada solat juga kita selalu mengucapkan zikir La ilaha illallah dan kalimah Muhammad Rasulullah, dan arti kata kita berselawat ke atas Nabi SAW. Dan selain daripada itu, kalimah syahadah ini mestilah kita jaga dari sudut batasannya. Jangan sampai kita tergelincir seperti mana yang saya telah sebutkan tadi. Banyak dari sudut etikad, dari sudut keyakinan kita, iman kita, dari sudut lafaz lidah kita, dari sudut perbuatan kita. Jangan sampai kita ni melanggar sempadan yang menyebabkan kita jatuh ataupun gugur syahadah kita, yang menyebabkan kita hukum kita terkeluar daripada Islam. Jangan sebab itu. Oleh sebab itu, sentiasalah kita mendalami ilmu. Bila dah masuk Islam ni, syahadah, dalami ilmu, sentiasa menyegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Taala, mentauhidkan kepada Allah, dan juga kita ni menjaga diri kita agar kita tidak terkeluar daripada batasan-batasan yang menyebabkan kita gugur daripada kalimah syahadah. Itulah yang boleh saya sampaikan pada petang ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bersama Ustaz Suhaimi di episod akan datang. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan.
Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, beg makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-1909-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman Sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Alfi, lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kad. Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam? Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my. Hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Wah, cantiknya rumah awak macam baru. Saya guna Bina Paint, cat patah syariah pertama keluaran Bumi Putra. Bina Paint juga mendapat pengiktirafan dari Sirim. Kualitinya terjamin dan setanding dengan cat berjenama lain di pasaran. Memang berbaloi. Harga berpatutan. Warnanya cantik dan